Okay, hai anda bersama Mufarid Jabbar dalam Movies Around Netflix Movie Review di mana kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti mamu yang tidak akan melibatkan apa aspek-aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Kecuali yang terlalu obvious kita cakap lah. Kalau yang biasa-biasa kita tak cakap sangat. Kita bagi pendapat daripada pendapat mata penonton marhain. Mamu ulang sekali lagi. Tapi hari ini Mamu nak bagi exemption sebab Mamu bukan nak buat review sebuah naskah yang berada di Netflix. Kita nak buat review sebuah naskah yang tengah panas. Yang tengah diperkatakan yang ditayangkan di Astro Go. Ya, jom. Kita nak tahu naskah apa? Jom kita roll the trailer. Tak ada trailer. Filem Manap Karaoke. Alright, sebelum tu Mamu nak ingatkan review Mamu ini mungkin mempunyai spoiler, alright. Okay, jadi pada korang yang belum nonton naskah ini, Mamu nak encouragekan korang pergi menonton filem ini dulu, pergi subscribe, pergi beli RM15 dan selepas itu korang datang menonton review Mamu. Kenapa? Ada dua sebab. Satu, disebabkan oleh review Mamu akan ada spoiler. Yang kedua adalah Mamu tak nak disebabkan oleh review Mamu ni dikatakan akan dijadikan alasan bahawa Mamu memberi impak kepada penonton, di mana disebabkan oleh review Mamu orang tak nak pergi subscribe dan sebagainya. Korang pergi subscribe dulu, lepas tu baru datang tonton review Mamu. Okay? Alright, fair enough. Okay, sebelum Mamu mulakan review Mamu pada kali ini, Mamu seperti biasa Mamu nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sentiasa singgah channel Mamu. Terima kasih kepada korang yang baru dekat channel Mamu. Please consider to click subscribe button kat bawah sini supaya korang dapat buzz dari Mamu setiap hari Selasa dan hari Sabtu tepat jam 9 malam. Okay, baru-baru ni 2-3 hari lepas ada satu story post daripada salah satu reviewers dekat Malaysia yang nama Mamu pun ada kat situ. Dia memberi sedikit short review lah pasal pasal filem Manap Karaoke ni, dan tiba-tiba menjadi viral di mana terlalu banyak golongan yang bukan terlalu banyak, ada golongan yang menghentam reviewer ni. Ini gambar dia. Okey, daripada gambar tersebut Mamu rasa review dia tidaklah begitu sadis, right? Okay, sebab ia very short, kita tak nampak pun dia ada review penuh lagi. Tetapi disebabkan oleh caption tersebut, ramai betul peminat penyokong pengarah tersohor Muhammad Khalid ni mengkeji reviewers tersebut. Cuma Mamu satu je lah yang Mamu terfikir dalam kepala otak, yang mereka yang support ni semua, mereka dah tonton ke naskah tu? Tak tahu. Okey, jom kita terus kepada review Mamu lah. Mamu tak nak cakap pasal isu tersebut. Okey, tak guna kita cakap panjang-panjang. Jom kita, yang penting Mamu dah layan naskah Manap Karaoke ni, dan ini adalah review Mamu. Kita jumpa selepas ini. Okey, Manap Karaoke. Manap Karaoke. Dia bukan Manaf, dia Manap Karaoke. Manap Karaoke ni sebuah naskah dari arahan pengarah tersohor Malaysia, Muhammad Khalid. Kita semua tahu nama Muhammad Khalid. Mamu suka naskah-naskah Muhammad Khalid. Jangan kata Mamu tak sokong Muhammad Khalid, and seriously, even filem Lang Buana, senario Lang Buana pun Mamu tengok dekat wayang, okay? Masa cerita zombie kampung pisang, which is orang tak betul lagi kenal. Dia bukan satu nama yang terlalu mainstream time tu pun. Mamu dah layan kat wayang. Okay, so jangan cakap Mamu tak support pengarah Muhammad Khalid ni. Pada tuan pengarah kita Muhammad Khalid, tetap support, tapi review tetap review. Manap Karaoke. Karaoke, dia punya tagline karuk sampai lenjun. Dibintangi oleh ramai pelakon yang kelakar, yang kita tahu yang kelakar dalam bidang komedi, dan juga banyak pelakon yang memang kita tahu signature pelakon daripada naskah-naskah filem-filem Muhammad Khalid ni sendirilah. Sebagai contoh, kita ada Joey Daud, kita ada Mona Allen. Okey, ini salah satu yang barulah. Okey, kita first time Mamu tengok Mona Allen ni berlakon watak yang bukan jahat lah. Selalu dia akan berlakon watak yang jahat, bengis dan sebagainya. Dalam filem ni dia okey, alright, okey. Dan kita ada pelakon Syazwani. Okey, memang 100% kita tahu, kita kenal Syazwani daripada filem-filem what we call Muhammad Khalid. Kita ada Pekin Ibrahim, iaitu suami kepada Mona Allen tersebut. Kita ada Ropi dan sebagainya. Okey, sinopsis dia macam gini. Si Manap ni dia dapat idea untuk buat karaoke macam mobile, bergerak, okey. Bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebab dia suka idea tersebut, which is dia macam ada sense of entrepreneurship lah, di mana dia come up dengan idea yang agak baru pada masa itu. Okey, itu tak ada masalah.
tapi Mamu ada masalah dengan benda-benda lain. Konsep penceritaan dia, dia punya main story, okay. Kita tahu Muhammad Khalid, dia ada dia punya story, konsep satu benda dan dia akan pecahkan menjadi something yang menarik. Tak ada masalah. Cerita pasal nak buka mobile karaoke, no problem. Permulaan naskah ni 10 minit pertama Mamu okay, Mamu still lagi boleh follow sebab dia ada tunjuk macam sejarah si Manap ni, okey. Dia tunjuk sejarah si Manap ni, Mamu macam tertarik lah, di mana okey, Manap ni must be somebody sebab jumpa dekat bawah pokok. Lepas tu dia tak boleh dengar lagu bossa nova, which is dia akan guling-guling. Itu Mamu nak cakap juga nanti. And dia adalah beberapa kita panggil sentimental memories untuk mereka yang lahir pada tahun 80-an, 90-an dan sebagainya. Okey, sebagai contoh dia ada Masked Rider ke, Satria Perkasa Baja Hitam ke. Mamu tak silap, tak ingat macam itulah, lebih kurang geng-geng macam itu. So kita akan teringatlah kita punya memory dan sebagainya. Tetapi Mamu ada masalah dengan dia punya timeline tau. Seriously, Mamu confused. Sebab pada mula dia macam set up benda tu macam zaman 80-an dan 90-an. 80-an lah, Mamu rasa dia macam retro, tak retro. Lepas tu dia ada tunjuk satu scene di mana Mamat si Manap ni dia bekerja di panggung wayang. Which is panggung wayang yang Mamu rasa dekat dah tak wujud dah konsep-konsep yang macam gitu. Okay? Mungkinlah ada satu dua, tapi yang mereka tunjuk tu sebenarnya dah tak ada dah konsep macam gitu. Dia bukan JSC, dia M Lido or something macam gitu. Which is Mamu assume. At first Mamu assume dengan dia punya appearance, dengan environment punya appearance. So Mamu Mamu punya pemahaman adalah mungkin naskah ni dia cuba tunjuk zaman dululah. Zaman dulu masa tu karaoke, red box semua tak ada lagi. So sebab itulah mereka nak buat something yang baru di mana kita ada mobile karaoke. Okay. Kat situ Mamu dah confused dah. Sebab apa? Bila mula okay, lepas tu dah lama sikit dia datang dah. Dia tunjuk. Sebagai contoh kereta watak lakonan Mona Allen tu. Kereta baru bai. Lepas tu dia dah datang dah. Watak Pekin kereta. Mamu dah confused dah kat situ. Ini zaman bila sebenarnya ni kan? Ini zaman bila? Lepas tu tak boleh belah ada satu scene ni. Dia orang lepak kat kafe bai. Hipster cafe. Watak Pekin, lakonan Pekin dengan kuncu-kuncu dia dan juga Mona Allen ni mereka lepak dekat kafe. So Mamu dah confused sebenarnya timeline dia ni tahun bila. Dia macam okay, dia macam tak konsisten. Kalau lah filem ni dia konsisten, dia jaga benda tu, Mamu rasa Mamu tak akan terlalu distracted kot. Mamu rasa sangat distracted dengan dia punya konsep tu. Adakah dia sengaja untuk mix ataupun macam mana? Tapi kau boleh rasa macam first dia orang jaga, lepas tu dia dah macam longgar sikit, lepas tu hujung tiba-tiba ada kafe. Ya. Ada part yang kelakar. Ada part yang Mamu boleh imagine kalau ada dekat wayang, orang akan berdekah gelak lah. Walaupun benda tu tak realistik. Sebagai contoh masa scene She's Gone. Okay, satu mamat ni dia duduk atas kursi, lepas tu dia punya telur. Seriously, sorry telur dia tu termasuk dalam kerusi, which is kerusi tu berlubang. And then benda tu jadi satu scene yang agak panjang di mana dia tersangkut, pergi hospital dan sebagainya. Mamu boleh bayangkan kalau dekat wayang mesti ramai orang akan berdekah scene tu. Tetapi Mamu terfikir juga ianya macam satu sangat shortcut lah. Sebab Mamat tu pakai seluar jeans. And then sebelum tu pun tak ada tunjuk macam terkoyak dan sebagainya. Tiba-tiba dia duduk terus sangkut. So dekat situ Mamu rasa macam okay, kita memang faham, kita tak payah nak terlalu rational, bukannya National Geographic dan sebagainya. Tetapi perlulah ada something yang triggered supaya kita boleh hadam benda tu. Kalau tiba-tiba terkeluar benda tu macam, lepas tu terkeluar dia besar pula kat situ macam okay. Dia kelakar part tu. Memang Mamu pasti orang ramai akan gelak, tapi dia macam kurang lah. Dia macam kena ada something yang boleh trigger benda tu. Dia tak boleh lah macam tiba-tiba je dia macam terkeluar. Memang seluar dia ada memang lubang macam gitu ke, senang nak buang ke macam tak tahu. Okay, itu salah satu benda yang Mamu nampak. Okay, Mamu agak terkesan lah bila Mamu tengok salah seorang pelakon yang muncul dalam naskah ini, which is kita dah tahu pelakon ni dah tak ada, Rab Khalid. Kita mula melihat pelakon ni punya lakonan, which is macam menonjol dalam naskah Kak Limah yang sebelum ni. Lepas tu masa dia orang release filem tu, dia dah tak ada. Tak silap Mamu, okay? So kita macam betul lah tak ada. So filem tu pun dah lama. So maksud dia naskah ni shoot dia dah lama lah, sebab arwah ni still ada. And dalam filem ni
lakonan arwah rasanya macam sangat menarik lah. Sangat jadi. Dia macam sangat natural dengan dia punya gaya yang sangat pompang-pompang ni memang sangat menjadi. So bila mamu tengok, orang rasa macam alah kesiannya. Sebab kita baru Malaysian lah, I mean mainstream baru nak terima dia, terima dia dengan lebih meluas, tapi dia dah tak ada. So mamu rasa macam okay. Ada lawak yang mamu rasa macam mamu tak berapa gemar. Seriously, mamu tak berapa gemar sebab sebagai contoh lawak double meaning lah. Sebagai contoh pada awal movie ni dia ada bekerja di Tom Yum, which is the way Joey Manap keep on tengok dekat awet tu. Dan ada lagi satu scene di mana watak Syazwani, lakonan Syazwani ni dalam lori, dia nak menggambar, sebab dia tak boleh bercakap, dia tak ada skrip, so dia nak menggambarkan mikrofon dengan speaker M. So the way mereka visualisekan benda tu, mamu tahu itu adalah double meaning, which is mamu rasa macam tak perlu kot, sebab kita tahu naskah Mamat Khalid adalah naskah untuk semua orang, family. Okay, bila kita selitkan benda-benda macam gitu, sikit sebanyak sebenarnya kita mendedahkan lah kanak-kanak ni dengan benda-benda macam gitu. Mamu rasa lah. Okay, mungkin ada yang akan cakap lah, mamu hang poyo lah, benda sikit je. Okay, ini pendapat mamu. Mamu rasa macam tak perlu kot. Tak perlu. Yes, tak perlu. Ada part-part dalam naskah ni yang mamu rasa sebenarnya naskah ni agak membosankan lah. Perjalanan cerita dia sangat mendatar. Dan mamu dapat rasa ada part-part yang macam tak perlu. Macam waste lah, macam tak perlu. And scene tersebut bukanlah scene yang pendek. Bukan 1-2 scene tau. Dia macam satu scene yang panjang, tapi yang macam kalau kita macam tak ada pun tak apa. Dia macam just plug in hanya untuk menambahkan durasi. Sebagai contoh scene Cina tu, scene hantu Cina tu, mamu rasa macam mamu cuba nak faham tau scene-scene macam gitu, tapi macam mamu tak boleh lah. Mamu rasa macam okay, nak skip tak boleh sebab mamu nak kena tengok semua. So mamu macam mamu rasa itu adalah salah satu benda yang mamu agak terganggu lah. Tak tahu, mungkin pengarah, penulis dia ada idea dia yang masing-masing, tapi bagi mamu rasa macam no. Okay, and last but not least, benda yang agak kita panggil dia macam sensitif, di mana salah satu point yang menjadi isu adalah di mana watak Pekin, alright, okay, lakonan Pekin, watak Raub, if I'm not mistaken, Raub nama dia dah panjang, Raub Bogiba. Bogiba, alright, okay, nama pun pelik, Rauf Bogiba. Okay, watak lakonan Pekin ni dia muncul seriously memang sejam selepas movie, and orang mengatakan apa masalah dengan tu? Sebab kalau kau nak tengok Pekin je, kau pergilah tengok Pekin. Macam gitu kan. Konsep dia macam gini. Apabila naskah tu cuma berdurasi 1 jam 40 minit. Okay. And then watak Rauf ni akan jadi salah satu villain lah katakan. Villain ni yang akan membuatkan konflik tu menjadi kritikal. Untuk sejam yang pertama, kita tak ada konflik tu. And then sejam, bila dah cecah sejam, tiba-tiba ada. Tiba-tiba dia muncul. And then the reason yang membuatkan dia sakit hati dengan si Rauf, okay, mamu terbaca dekat sini kisah Manap Karaoke mengisahkan tentang Manap yang mendapat idea untuk membuka karaoke bergerak mobile. Pelbagai insiden lucu, termasuk rasa tidak puas hati pesaingnya. Alright, Rauf Bogima dipaparkan dalam filem ini. Pesaingnya in terms of what? Okay, mungkin disebab pesaing in terms of dapatkan watak heroine ni, lakonan Mona Allen ni. Tetapi dalam naskah ni kita tak nampak pun dia macam pesaing. Seriously. Sebab kita tak nampak pun even pelakon heroine ni yang si Mona Allen ni dia flirt sangat dengan si Joey ni. Kita tak nampak benda tu. So kita tak nampak dia punya konflik. Yes, apabila watak villain tu muncul selepas sejam, of course kita rasa macam kenapa lambat sangat? Sebab dekat sini pun mereka menunjukkan kata itu adalah salah satu main issue, main plot yang ada di mana pertelingkahan, right? Okay, persaingan di antara Manap dengan juga Rauf ni. Tetapi mereka cuma reveal lepas 1 jam. Ada salah satu member mamu lah bercakap pasal benda ni, which is mamu setuju. Dia macam konsep apa tahu, macam cerita Godzilla pun kita simpan Godzilla tu sampai last baru kita reveal sebab kita nak sense of surprise tu. Tetapi awal kita dah bagi hint dah, Godzilla is coming. Sebagai contoh, dia bagi sikit. Ini tak ada langsung. Dia cuma muncul selepas 1 jam and few scenes saja, and then tiba-tiba dia jadi main villain.
And then dia punya karakter pun macam Joker, tak Joker macam okay, seriously Pekin merupakan salah satu pelakon yang sangat bagus kat Malaysia ni. Tetapi untuk naskah ini rasanya dia macam kesian kat dia lah, kesian kat dia. Mamu, okay, kalau Mamu nak berfikiran jahat okay, minta maaf, ini kalau Mamu berfikiran jahat. Mamu rasa apa tau? Dia macam dah shoot, dia orang dah shoot dah untuk 1 jam punya filem. Minta maaf ni kalau Mamu fikir jahat. Dia dah shoot untuk 1 jam punya filem, tiba-tiba mereka discover macam, oh filem ni tak cukup tak cukup kita tak ada pelakon yang gempak for example. Kita tak ada nama yang famous sebagai contoh. And dia pun bincang-bincang, okey lah kita ambil Pekin. Kita tambah je lah scene-scene untuk dia. So disebabkan oleh nak tu, dia orang tambahkan lagi beberapa scene untuk masukkan watak Pekin. Disebabkan tu, dia tak synchronize. Dia tak ada development yang sangat, dia tak ada development yang kemas. Rasa macam okey, satu benda 1 jam and then kita top up lah. Kita top up je Pekin, masuk lagi satu. And itu yang membuatkan kita tak boleh hadam. Kita sebagai penonton, kita tak rasa langsung dia punya konflik dekat situ. Itu adalah pendapat Mamu. Okey, ada lagi lah beberapa benda yang Mamu rasa yang macam okey lah. Tapi Mamu tak nak cakap banyak sangat lah. Sebagai contoh tiba-tiba si watak Manap ni lagu Cina. And then Mamu tengok dekat handphone, Astro Go. Mamu tak ada subtitle. So Mamu pun tak faham apa benda yang mereka cakap. Kenapa tiba-tiba Cina? Adakah Mona Allen ni melakonkan watak Cina? So kat situ Mamu tak boleh. Mamu rasa macam dia just nak drag masa saja. Dan lagi satu yang Mamu nampak adalah CGI. Mamu rasa Mamu tak nak cakap lah CGI tu. Korang pergi tengok sini. Bagi mereka yang tak tengok, Mamu ulang sekali lagi, pergi tengok and then korang evaluate sendiri. Adakah CGI itu kelihatan, dia punya visual effects tu kelihatan seperti visual effects? Kita bayar RM15, okay, which is harga dia sama macam lebih kurang macam tengok wayang. Okay, tengok wayang mungkin seorang, tapi kalau siapa yang bujang tengok RM15. Tetapi dengan visual effects yang macam gitu, Mamu rasa macam Mamu dapat rasa naskah ini sebenarnya bukan naskah. Definitely bukan rasa. Memang Mamu confirm naskah ni bukan naskah terbaik daripada Muhammad Khalil. Seriously, lately kita boleh nampak dia punya draft dah macam turun. Mamu tak tahulah, mungkin sebab dia pun tak sihat. Okay, so dia punya mungkin kesihatan dia jugalah yang memberi impak lah kepada dia punya performance ni. Sekali lagi, kami sebagai reviewers, Mamu sebagai menonton, Mamu support, Mamu beli sebagai contoh. Mamu tengok wayang macam cakap Lang Buana, Gazamui Kampung Pisang, semua Mamu tengok kat wayang. Kita orang support. Tetapi sebagai consumer, pengguna, kita boleh bagi pendapat. Bagi pendapat tak semestinya kita nak menjatuhkan mana-mana pihak. Sebagai contoh, Mamu quote daripada Brother Telegram sebagai contoh. Kita even dekat Lazada, Shopee pun kita ada bahagian untuk berikan rating, pendapat. That's what we call as a consumerism. Tak semestinya kita terima, kita tak boleh bagi pendapat. Kenapa benda tu boleh dipraktiskan kepada semua bisnes yang lain? Kenapa tidak filem? Okay, kenapa tidak filem? Dan Mamu sekali lagi, Mamu nampak komen-komen yang terlalu banyak, komen yang menjadi batu api sebenarnya tau. Menjadi batu api tentang apa statement si Telegram ni. So Mamu nampak banyak yang batu api. Cuma Mamu tak tahu. Mamu cuma terfikir sama ada mereka yang komen banyak-banyak dah tengok ke tak filem ini? Adakah mereka just support disebabkan oleh aku? Oh, okay, kau somebody, for example, aku nak close to you, so I need to make sure that I keep the rapport macam gitu. So, kalau yang belum tengok, silalah pergi tengok dan barulah kecam reviewer-reviewer tersebut. Okay, bagi Mamu, sebuah naskah yang mungkin menghiburkan bagi sesetengah orang yang datang untuk relax, okay, untuk menonton sebuah naskah yang relax, yang tidak mementingkan langsung pasal perjalanan cerita, development dan sebagainya. Mungkin korang akan terhibur dengan beberapa scenes yang ada kelakar dia. Yes, definitely kita tak boleh nafikan Muhammad Khalid ni mestilah ada scene yang kelakar. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak bolehlah nak membuatkan naskah itu terlalu cincai. Okay, Mamu nak bagi juga kredit dekat Joey, sebab kita nampak dia mencubalah untuk jadi hero, sebab untuk jadi seorang, memang dia main character. So kita nampak lah, Muhammad Khalid bagi dia peluang untuk menjadi lakonan, untuk jadi pelakon utama. Tak ada masalah untuk situ. Joey tak ada masalah, kita tahu itu adalah karakter dia. Itu karakter dia, dia boleh berlakon macam gitu, no problem, no issue. Cuma disebabkan oleh environment sekeliling, jatuh pula, okay, yang sekeliling ini semua dan development penceritaan, itu adalah masalah utama. Even dia punya karakter development pun tidak begitu menarik. Okay, pasal Manap ni, Mamu nak tambah sikit pasal yang tadi Mamu ada cakap pasal dia diguling-guling, bossa nova tu. Mamu mengharapkan benda tu dia akan mereka akan terus attach dengan dia punya kepelikan tu. Okay, tapi Mamu kecewa lah, sampai ke hujung tak ada pun. Dia ada first, lepas tu dia tengah sikit, and then last
Tak ada lah, itu je. So Mamu macam, kenapa nak ada benda tu? Kenapa nak kena ada benda tu kan? Mamu macam, kenapa nak kena benda tu? So dekat situ Mamu rasa macam ya, dekat situ Mamu rasa macam dia dah bagi tahu satu macam curiosity kat kita, kenapa dia suka guling-guling tu semua kan. Kita nak tahu apa jawapan dia. Sampai ke sudah tak ada benda pun. So dekat situ je lah. Itu sebenarnya bukanlah salah lakonan Joey, itu adalah salah development of the character. Okay, Mamu rasa setakat ni je lah. Mamu rasa dah cukup panjang dah Mamu bagi. Okay, sebuah naskah yang sangat ringan, alright, okay, sampai boleh dikatakan agak boleh membuatkan kita bosan. Okay, ada few parts yang kelakar, yang boleh menghiburkan, tetapi bukanlah sebuah naskah yang baik lah daripada tuan pengarah tusuk kita, Muhammad Khalid. Okay, untuk naskah ni, Mamu nak bagi naskah ini C. Alright, okay, so ini adalah pendapat Mamu. Again, korang tak suka, korang punya pasal. Korang tak suka, korang buat review sendiri. Tapi ini adalah pendapat Mamu sebagai penonton, sebagai pengguna yang menonton secara sah filem ini. Mamu rasa sampai setakat di sini saja untuk episod kali ini. Seperti biasa, kalau korang baru kat channel Mamu, please consider to click subscribe button. Okay, ingat, setiap reviewers, setiap penonton, setiap human being, kita ada taste yang berbeza. Tetapi ini adalah pendapat Mamu. Okay, so pendapat Mamu. Apa kata korang drop pendapat korang kat bawah sini? Korang dah tengok ke belum? Kalau korang dah tengok, korang dah beli, korang drop your comments kat bawah sini. Apa kata jom kita raikan kepelbagaian pendapat. Sampai bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam Movies Around Netflix Movie Review bersama Muhammad Jabar di channel Fahim Jabar. Assalamualaikum. Bye bye.